yang bernama Atikah. Bernama Atikah. Masyarakat kita biasa buh nama orang Atikah kan. Perempuan lah. Atikah ni di zaman Atikah ni awalnya dia berkahwin dengan anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Abdul Rahman. Kemudian Abu Bakar tengok anak dia Abdul Rahman bila berkahwin dengan Atikah nampak macam kalut dengan isteri pula. Segak Atikah ni seorang wanita yang cantik dan bijak bersyair. Zaman dulu orang perempuan kalau cantik bijak pula bersyair menyebabkan orang nak menikah dengan dia lah. Jadi Abu Bakar tengok Abdul Rahman jadi macam hanyut dengan isteri dia. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan supaya anak dia Abdul Rahman menceraikan Atikah. Lalu Abdul Rahman menceraikan lah. Pasal taat kepada perintah ayah dia. Dia ceraikan isteri dia Atikah. Bila dah ceraikan isteri dia Atikah, sudah duk teringat kat Atikah pula. Lalu Abu Bakar tengok anak dia lagi teruk kalau cerai. Jadi Abu Bakar kata kepada Abdul Rahman, kamu nak rujuk kembali dengan Atikah? Kata Abdul Rahman, ya. Abu Bakar kata, rujuk baliklah. Isteri kamu tu teruk sangat aku tengok. Lalu dia rujuk balik dengan isteri dia Atikah. Kemudian kahwinlah Abdul Rahman dengan Atikah. Tak lama selepas itu ada peperangan di Taif. Kau tak saja di Taif. Lalu Abdul Rahman dia sayang sangat dekat isteri dia. Dia tinggalkan harta yang begitu banyak kepada Atikah. Dia kata kepada Atikah, kalau apa-apa jadi kepada aku dalam peperangan ini, ambillah harta ni, kamu jangan kahwin dah dengan orang lain. Jangan kahwin dengan orang lain. Cemburu lah. Cerita cemburu ni. Lalu dia pergi perang. Pergi perang ternyata dia gugur. Dia terbunuh dalam peperangan tersebut. Tinggallah Atikah kesorangan, menjanda kesorangan. Dia jadi janda. Tak lama selepas itu wafat Abu Bakar As-Siddiq. Naik Umar bin Al-Khattab menjadi pemerintah. Umar bin Al-Khattab bila dia naik jadi pemerintah, Umar berkenan dengan Atikah ni. Lalu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu meminang Atikah. Tetapi Atikah tolak disebabkan Atikah kata, suami aku telah berpesan jangan menikah dengan siapa-siapa. Dia dah beri kepada aku harta yang amat banyak. Untuk aku hidup ni boleh sampai mati, ada harta tu cukup untuk aku, kata Atikah. Lalu kata Umar Ibn Al-Khattab, kamu telah mengharamkan benda yang halal. Umar kata kepada Atikah, pasal apa? Pasal seorang isteri, seorang wanita, kalau kematian isteri dia boleh berkahwin tak? Boleh berkahwin. Wajib tak seorang isteri mentaati perintah bekas suami dia untuk tak berkahwin? Wajib ke tak wajib? Tak wajib. Tak wajib kerana perkahwinan itu hak dia. Suami dia tidak berhak menghalang dia berkahwin setelah suami meninggal. Bagus juga saya cerita benda ni. Teringat nak sebut benda tu. Suami kalau pesan kepada isteri, kamu jangan kahwin selepas aku mati, isteri tidak wajib mentaati perintah tersebut. Isteri tak wajib mentaati perintah tersebut. Kemudian bila Umar kata kamu telah menghalalkan perkara yang kamu telah mengharamkan benda yang dihalalkan oleh syarak, lalu Atikah kata, habis tu apa aku nak buat dengan harta yang begitu banyak suami aku beri kepada aku? Kata Umar, serahkan semula kepada keluarga dia. Lalu Atikah serahkan harta tu kepada keluarga Abdul Rahman, iaitu keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Kahwinlah Atikah. Tapi sebelum Atikah berkahwin dengan Umar, dia letak syarat. Dia letak dua syarat. Umar kata apa dia syarat tu? Pertama, jangan pukul aku. Atikah kata, kalau tak suka aku, apa-apa jadi masalah, jangan pukul aku sama sekali. Dan yang kedua apa dia? Yang kedua, Umar kata tak ada masalah. Yang pertama tu, tak pukul ya. Orang Arab tak pukul orang perempuan. Jarang orang Arab yang mulia-mulia, orang Arab yang ada nama, ada di kalangan orang yang besar-besar ni, dia tak pukul orang perempuan. Sama sekali tak pukul. Hatta orang musyrikin tak pukul orang perempuan. Orang Arab dia rasa kalau orang lelaki pukul perempuan, dia rasa dia hina. Dia rasa dia menjatuhkan maruah diri dia. Dia rasa dia menjatuhkan kemuliaan diri dia. Tak padan lawan dengan orang perempuan. Dia begitu orang Arab. Saya ingat sifat tu kita perlu belajar, perlu ambil dari orang Arab. Kemudian yang kedua, kata Atikah, jangan halang aku pergi menunaikan salat di masjid. Itu yang teringat tu. Lalu Umar kata tak ada masalah, mudah sangat untuk aku laksanakan dua syarat tu.
Berkahwinlah Umar dengan Atikah. Bila kahwin dengan Atikah, tak lama selepas tu apa jadi kat Umar? Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, Majusi yang menyamar jadi Islam. Mati syahid Umar, dibunuh oleh seorang Majusi. Menjandalah kali kedua Atikah. Bila Atikah menjanda, saya tak ingat, saya ingat Ali minang dia, kalau tak silap saya lah. Ali, kalau tak silap saya, minang dia. Dia letak syarat yang sama, Ali setuju, berkahwinlah dia dengan Ali, kalau tak silap saya dengan Ali lah. Akhirnya apa jadi dekat Ali? Mati dibunuh oleh orang Khawarij. Siapa dia? Abu Muljam, tak silap saya. Khawarij yang ada di zaman Ali. Menjandalah Atikah kali ketiga. Selepas tu masuk minang pula sahabat yang lain. Saya tak ingat, saya ingat Zubair ibn Awwam. Tak silap saya lah, kalau tak silap saya. Dia letak syarat yang sama. Suami dia sama ada Zubair ataupun orang lain, saya tak ingat. Bila dia kata, tapi suami dia yang terakhir tu, itu suami yang terakhir. Suami yang terakhir tu, dia tak suka Atikah ni pergi ke masjid. Barangkali cemburu atau apa, wallahu a'lam. Tetapi disebabkan Nabi tak benarkan suami, kata Nabi, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Jangan kamu orang lelaki menghalang orang perempuan dari hadir ke masjid, sekalipun mereka solat yang paling baik untuk orang perempuan di masjid, di rumah. Tetapi kalau mana-mana orang perempuan nak pergi ke masjid, jangan halang. Nabi tak bagi suami ni menghalang isteri pergi ke masjid. Lalu sahabat ni, disebabkan Atikah suka pergi ke masjid, dia tak boleh nak halang, tapi dalam hati dia tak pernah berkenan. Dia lebih suka Atikah solat di rumah. Lalu dia buat hela. Dia buat hela macam mana? Dia keluar awal satu malam, sebelum isteri dia keluar ke masjid, dia tunggu di tepi jalan, di tempat gelap. Isteri dia lalu dekat jalan tu, dia rabur punggung isteri dia. Dia pegang punggung isteri dia sendiri. Atikah bila dia rasa orang pegang punggung dia terkejut. Dia menjerit, dia lari terus balik ke rumah. Suami dia pun pergi masjid sembahyang, masjid berjemaah di rumah, balik bersembahyang di masjid apa semua berjemaah. Balik ke rumah, tengok isteri dia ada dah kat rumah. Kamu tak pergi masjid kah? Kata Atikah, sesungguhnya manusia telah menjadi jahat setelah wafatnya Rasulullah. Lepas daripada ni, aku tak pergi masjid dah. Sebab ada orang pegang dia. Dia tak pergi masjid lepas tu. Jadi suami dia pun lega. Alhamdulillah, tak pergi masjid dah isteri aku ni. Berjayalah perancangan dia. Tak lama selepas tu suami dia menyertai peperangan dan gugur juga di dalam peperangan tersebut, syahid. 4 kali Atikah menjadi janda, 4 atau 5 kali. Sehingga di Madinah orang kata man arada syahadah fa alaihi bi Atikah. Siapa yang nak mati syahid, pergi menikah dengan Atikah. Sampai sebab semua orang lelaki yang kahwin dengan dia mati syahid semuanya. Jadi orang kata siapa yang nak mati syahid, pergi menikah dengan Atikah.